Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ma taufiqi illa billah. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat. Tajuk kita pada hari ini adalah tetamu daripada nasibin, ya. Dalam bab sirah nabawiyah ada satu topik, ya, cerita tentang bagaimana ketika Nabi solat malam di sebuah tempat dipanggil sebagai Wadi An-Nakhlah, ya, tempat yang dipenuhi dengan pohon kurma. Ketika Nabi solat malam, kerana solat malam kita boleh angkat suara, maknanya kita boleh jaharkan suara kita. Maka pada ketika itu Nabi didatangi oleh sekumpulan jin, ya, yang kebetulan baru pulang daripada Nasibin. Ya, Nasibin ni adalah satu tempat di utara Iraq, ya, dekat dengan Ninawa. Ninawa adalah kampung kepada Nabi Yunus alaihissalam, ya. Dan kalau sekarang kita panggil tempat tu Mosul, ya, di utara Iraq. Dan dia dekat juga dengan sempadan Syria, ya, Haran di Syria, tapi Ninawa dan Nasibin, ya, berada di Iraq, ya. Auzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah ini bertitik tolak daripada ayat yang pertama dan kedua surah Jin. Ya, surah Jin kita tahu, ya, surah yang berada pada kedudukan yang ke-72 dalam Quran. Kalau 71 surah Nuh. Dia cerita Nabi Nuh ada 28 ayat. Kemudian masuk cerita surah Jin. Ayat 1 dan ayat 2. Auzubillah minasyaitonirrajim. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Uhiya ilayya. Telah diwahyukan kepada aku, kata Nabi. Annahustama'a. Ya, annahustama'a. Bahawasanya nafarun minal jin. Ada satu kumpulan. Nafarun dalam bahasa Arab biasanya merujuk kepada jumlah antara 3 hingga 9. Ya, nafarun minal jin. Ada satu grup, ya, antara 3 hingga 9 jin yang annahustama'a, yang mereka telah mendengar, ya. Apa yang mereka dengar? Ini disambung oleh ayat yang pertama, ya. Allah kata faqalu, mereka berkata inna, sesungguhnya kami sami'na, kami telah mendengar Qur'anan ajabah. Ya, sesungguhnya kami telah mendengar bacaan yang sangat menakjubkan. Ya, jadi Quranan di sini, ya, maknanya qiraatan, ya, bacaan yang sangat menakjubkan, yakni Al-Quran. Dan didetailkan oleh Allah, ya, para jin tersebut, ya, menyebut yahdi ila rusydi, ya, yahdi ila rusyd, maknanya Al-Quran tadi tujuannya adalah untuk mengajak manusia kepada ar-rusyd, ya. Ar-rusyd maknanya ialah petunjuk, ya, jalan kebenaran. Seperti mana kita selalu zikir selepas maghrib, ya, dan juga selepas subuh, selepas kita membaca ayatul kursi, ayat 255 dalam suratul Baqarah, kita sambung dengan ayat 256. Ya, jadi kita sambung ayat 256 itu, ya, la ikraha fid din qad tabayyana rusydu, ya, minal ghayy. Jadi Allah ajar kita, ya, bahawasanya Allah Subhanahu wa taala lah, ya, yang telah membawa, ya, kita kepada jalan kebenaran ar-rusyd dan menjauhkan kita daripada al-ghayy, ya, jalan yang bertentangan dengan kebenaran. Jadi Allah, ya, yang telah membawa kita kepada jalan petunjuk kebenaran. Sama tuan-tuan, perkataan ar-rusyd juga disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat kedua surah Jin, ya, yahdi ila rusyd fa amanna bi, ya, fa amanna bi, maka kata jin, kami telah beriman dengannya. Aman nabi, ya, kami telah beriman dengannya. Siapa kami ni? 3 hingga 9 jin. Jadi kita tak tahu jumlahnya, ya. Allah hanya sebut nafarun. Kemudian walan nusyrika bi rabbina ahada, dan tidak sekali-kali, ya, kami tidak akan mensyirikkan, ya, bi rabbina ahada. Kami tidak akan mensyirikkan seseorang pun, ya, dengan Tuhan kami. Jadi ayat ni jelas menunjukkan bahawasanya ketika Nabi solat malam, ya, seperti mana kisah yang dirakamkan oleh para ulama sirah, ya, dan juga para ulama tafsir, kita boleh tengok dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir Al-Imam Al-Qurtubi, ya, dan juga tafsir Imam At-Tabari sebagai contoh, ya, 3 kitab tafsir besar yang saya kongsi dengan tuan-tuan.
Ya, semuanya menyebut tentang kisah ini, kisah bagaimana Nabi tidak menyedari kehadiran kumpulan jin tadi, ya, yang datang daripada Nasibin. Ya, Nasibin tadi kita sebut berada di utara Iraq ataupun dulu kita panggil Babylon. Ya, jadi negara Babylon ni negara yang mempunyai tamadun yang besar lah. Jadi golongan jin ni, ya, mereka datang daripada sebelah utara dan mereka dalam perjalanan, ya, menuju ke selatan. Jadi Nabi pada masa itu baru pulang daripada Taif. Kita tahu dakwah Nabi telah ditolak di Mekah. Bila dakwah Nabi ditolak di Mekah, ya, maka Nabi perlu apa kita panggil, ya, Nabi perlu mencari satu tapak baru, ya, untuk berdakwah, dan Allah buka pintu hati Nabi untuk menuju ke Taif yang jaraknya lebih kurang 93-94 km daripada Mekah. Ya, mana satu perjalanan yang lebih pada 2 marhalah. Ya, 2 marhalah. Ya, 2 marhalah kalau kita ikut pada kitab Fiqh Manhaji yang dikarang oleh Dr. Mustafa Al-Bugha, ya, ulama Syria yang bermazhab Syafi'i, ya, kita tahu bahawasanya 2 marhalah, ya, pada ukuran sekarang lebih kurang 81 km. Ya, wahid wasamanin kilometeran. 81. Kalau lebih pada 81, ya, ia sudah termasuk 2 marhalah lah, ya. 81 pun dah 2 marhalah. Kalau 93 lebih. Sebab itu orang yang di Mekah, ya, macam kita datang ziarah Mekah untuk haji ataupun umrah, kalau kita nak ke Taif, ya, kita kena tawaf wada'. Ya, dari segi akhlaknya, dari segi adabnya, kita nak meninggalkan Kaabah, meninggalkan Mekah, ya, kita kena tawaf wada'. Dan balik pun kita kena tawaf kudum, tuan-tuan, ya. Tapi kalau kita balik untuk masuk ke Mekah, ya, melalui Qarnul Manazil, kita nak buat umrah, maka kita tak payah tawaf kudum. Ya, kita terus buat umrah kerana dalam umrah itu salah satu rukunnya ialah tawaf. Ya. Okey, jadi dalam Al-Quran sebenarnya Allah juga, ya, menyebut kisah yang sama dalam surah yang apa kita panggil, ya, yang berbeza. Tadi kita tengok dalam surah Jin, ya, surah yang ke-72. Sebenarnya Allah sebut, ya, ayat yang sama dalam ayat ke-29 dan 31, ya, 29, 30, 31 ada 3 ayat. Ya, daripada suratul Ahqaf, auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa is sarafna ilaika nafaran minal jin. Ada kedua perkataan nafar juga. Tadi nafarun, ya, yang ini nafaran. Kerana apa? Ya, kerana Allah yang telah menggerakkan hati mereka untuk singgah di Nakhlah, ya, mendengar bacaan Nabi ketika solat malam, ya, dan Allah sebut wa is sarafna, dan ingatlah ketika mana kami hadapkan, ya. Jadi Allah yang menghadapkan mereka. Allah yang buat supaya mereka menuju ke tempat di mana Nabi sedang solat malam. Ya, berapa jumlah mereka? Masih sama, nafaran minal jin, antara 3 hingga 9. Yastami'unal Quran. Jadi mereka datang, mereka dengar Al-Quran. Falamma hadaruhu, ya, ketika mana mereka hadir dekat dengan tempat Nabi solat, qalu, ya, mereka berkata ansitu, maka diamlah kamu. Ini adab, tuan-tuan, ya. Adab ketika kita mendengar bacaan Quran, ya, kita tidak bercakap-cakap, kita kena bagi tumpuan. Ya, sebab tu kalau kita nak dengar Al-Quran dan kemudian dapat panggilan telefon, ya, kita kena offkan dulu bacaan Quran tadi, ya. Kerana kalau bacaan Quran dikumandangkan, pada masa yang sama kita bercakap ataupun berbual dengan kawan, dari segi adab maknanya kita sudah melanggar adab. Ya, adab mendengar Al-Quran ialah kena diam. Ya. Falamma qudiya, ketika mana selesai Nabi, ya, selesai daripada membaca Al-Quran dalam solat tadi, wallau ila qaumihim, maka sekumpulan jin tadi telah berpaling kepada kaum mereka. Maknanya mereka beredar, ya, menuju kepada kaum mereka, balik ke kampung mereka, tempat tinggal mereka, dalam keadaan munzirin, dalam keadaan memberi peringatan. Maknanya mereka dapat dakwah daripada Nabi melalui bacaan Al-Quran tadi. Mereka beriman, mereka balik kepada kaum mereka, mereka memberi peringatan. Ya, seperti mana kita pergi kuliah, pergi tazkirah dan sebagainya, ya, kita dengar kuliah, kita tambah ilmu pengetahuan kita, dan apabila kita pulang, kita sampaikan pula kepada keluarga kita sebagai contoh. Qalu, ya, ketika mereka sampai pada kaum mereka, apa kata mereka? Ya qaumana, wahai kaum kami. Inna, sesungguhnya kami, sami'na kitaban, kami telah mendengar satu kitab, unzila min ba'di Musa, ya, yang telah diturunkan oleh Allah min ba'di Musa, selepas zaman Nabi Musa. Ya, sebab itu para ulama menyebut mereka ni asalnya beriman dengan agama Taurat. Ya, mereka beriman dengan agama Musa alaihissalam. Ya, dan ini menunjukkan umur mereka panjang. Allah panjangkan usia golongan jin ni lebih panjang daripada umur kita, tuan-tuan. Ya, mereka hidup pada zaman Nabi Musa, beriman,
ya, dan mereka terus beriman sampailah datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka beriman pula dengan Al-Quran. Mereka dapat dua pahala. Pahala beriman dengan Taurat dan sekarang pahala beriman dengan Al-Quran. Musaddiqan lima baina yadayh, ya, musaddiqan lima baina yadayh. Quran ini membenarkan, ya, apa yang datang sebelumnya, ya. Maknanya bukan sekadar Taurat, ya, Quran membenarkan juga Injil yang turun pada Nabi Isa. Quran membenarkan juga kitab Zabur yang turun kepada Nabi Daud alaihissalam, dan sudah tentu kitab Taurat, ya. Yahdi ilal haq, yang membawa manusia kepada kebenaran. Al-haq yakni ar-rusyud yang kita sebut pada ayat 1 dan ayat 2 tadi, surah Jin, ya, sama maknanya. Wa ila tariqi mustaqim, dan kepada jalan yang lurus. Ayat terakhir, tuan-tuan. Ya qaumana, wahai kaum kami, ajibu, terimalah, dengarlah, ya. Da'i Allah, ya, yang apa kita panggil da'i ataupun pendakwah yang menyeru, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aminu bihi, dan berimanlah dengannya. Yaghfir lakum, ya, nescaya Allah akan ampunkan kamu min zunubikum, sebahagian, ya, min tab'idiyah, ya, sebahagian daripada dosa-dosa kamu. Sebab apa? Tidak semua dosa, kerana sebahagian dosa, ya, Allah hanya ampunkan setelah daripada bertaubat, ya. Bertaubat baru Allah terima. Dosa-dosa besar, al-kabair, ya, kalau kita sebut apa kita panggil, ya, kategori dosa, ya, dosa besar berhajat kepada taubat, ya, minum arak, berjudi dan seumpamanya, ya. Kemudian wa yujirkum min azabin alim, dan nescaya Allah akan jauhkan kamu, ya, selamat dan jauhkan kamu min azabin alim, daripada azab yang pedih, ya. Jadi ini dua tempat dalam Al-Quran Allah menceritakan tentang rombongan, ya, jin yang jumlahnya antara 3 hingga 9 daripada Nasibin, ya, daripada utara Iraq, mereka menuju ke selatan, mungkin ke arah Yaman, ya, melalui satu kawasan yang dipanggil sebagai Wadi An-Nakhlah, di mana pada ketika itu Nabi baru pulang daripada Taif setelah dakwah Nabi ditolak di Taif. Nabi pulang, Nabi singgah di situ untuk beberapa hari, Nabi solat malam, ya, Nabi kuatkan sedikit bacaan, Nabi jaharkan, dan didengar oleh sekumpulan jin. Apa jadi pada mereka? Mereka diam, mendengar, mereka beriman, dan mereka pulang kepada kaumnya. Mereka memberi peringatan pula kepada mereka, ya, kepada kaum mereka, mengajak mereka supaya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar itu yang boleh kita kongsikan pada pada waktu ini, ya, kesempatan ini, insya-Allah, ya, kita jumpa pada kesempatan yang akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.